bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi terus bersama-sama dalam arus perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih dan syabas kerana kita sama-sama dapat bersatu dan berkumpul dalam arena perubahan dan kesedaran demi Malaysia yang kita cintai. Demokrasi adalah hak asasi kita sebagai rakyat Malaysia yang mahu melihat proses penyuburan dan kepedulian rakyat ditangani dengan tata kelola yang baik. Tetapi apa yang berlaku adalah sebalik. Pemimpin yang dipilih memikul tanggungjawab dan amanah yang mesti dijalankan dengan baik. Segala kecuaian dan aktiviti-aktiviti pembaziran mesti dipenteras bersama demi kebaikan rakyat dan negara. Kerana pembaziran itu adalah kawan kepada syaitan, di mana yang dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 27 yang bermaksud sesungguhnya orang yang membazir itu adalah saudara kepada syaitan. Pakatan Rakyat juga setelah sebulat suara bertekad dalam menyusun atur program transformasi dan reformasi agar matlamat dan kebaikan program-program yang telah dan akan dilaksanakan itu dinikmati sepenuhnya oleh rakyat tanpa membatasi etnik, bahasa dan perbezaan budaya. Maka Pakatan Rakyat telah berikrar dalam dasar bersama ini yang menjadi faksi kesepakatan dan dasar ini adalah iltizam kami untuk mengalih halangan negara dan bangsa ke landasan yang betul. Asas-asas yang dijelaskan dalam dasar bersama adalah memertabatkan dan menyuburkan demokrasi yang telus dan adil untuk memperkasakan ketuhanan rakyat, memacu ekonomi, berprestasi tinggi yang mampat untuk menjana kemakmuran dan kebajikan pada semua secara adil, keadilan sosial yang menjamin pembangunan insan secara menyeluruh, hubungan persekutuan negeri dan dasar luar negara yang adil secara. Selain itu, Pakatan Rakyat telah tekankan bahawa perkara 152, perkara 153 dan juga institusi raja perlembagaan akan terus dipertahankan dan dimartabatkan. Inilah kesepakatan yang Pakatan Rakyat persetujui dan memberi jaminan sepenuhnya bahawa ketiga-tiga perkara ini tidak akan disentuh atau dicabut. Justru sewajarnya kita mesti bersama-sama terus teguh dan komited mempertahankan prinsip perjuangan dalam kita berencana untuk mengambil alih Raju Kehadiran di Putrajaya lepas pilihan raya umum yang akan datang, insya-Allah. Menerajui negara adalah cita-cita, tetapi untuk memastikan pengurusan dapat dilaksanakan dengan baik adalah satu cabaran besar. Oleh itu, Pakatan Rakyat juga telah merancang strategi untuk melaksanakan reformasi menyeluruh dalam aspek tata kelola dan pengurusan negara. Ini merangkumi ruang pendidikan dan ekonomi. Dalam rangka kita berusaha untuk mentadbir negara, Pakatan Rakyat bersetuju untuk melaksanakan 100 program, 100 hari, program 100 hari sekiranya kita diberi mandat penuh untuk mengurus kerajaan Malaysia. Pakatan Rakyat bertekad untuk mereformasikan
institusi penting negara, terutamanya SPR, agar dapat memberi ruang pada semua parti politik secara adil dan berkesan. Badan-badan lain seperti SPRM, pejabat hukum negara, unit-unit keselamatan akan diletakkan di bawah bidang kuasa parlimen. Pakatan Rakyat juga akan terus mendesak untuk memasukkan ISA yang membelakangi hak asasi manusia serta menzalimi diri bangsa dan keluarga. Seterusnya menghapuskan tol-tol di lebuh raya yang akan menyumbang kesesakan lalu lintas. Merencatkan ekonomi keluarga dan pencemaran udara asap-asap kerjaan. Mengkaji struktur gaji kaki tangan awak serta mempertabatkan para pendidik, memberi sumbangan 1,000 setahun kepada warga emas yang berumur 60 tahun ke atas. Ramalan saya akan boleh menemukanlah. Kita juga akan mengambil alih kebutuhan air yang mana sedikit sebanyak akan dapat membantu kedudukan kewangan keluarga dan masyarakat. Mempromosikan teknologi agar rakyat yang bergerak dapat bergerak seiring dengan teknologi serta bermaklumat. Oleh itu, perkhidmatan Wi-Fi secara percuma akan dilaksanakan. Membantu urusan-urusan di Felda seperti proses tanaman semula, menaikkan royalti minyak di negeri yang terlibat, terutamanya Sabah, Sarawak, Terengganu dan Kelantan sebanyak 20%. Dan juga akan menumbuhkan dengan segera suruhan diraja untuk memastikan isu-isu seperti kebanjiran pendatang tanpa izin, skandal rasuah seperti isu PKFZ dan pelesapan saham-saham Bumi Putra yang mencecah 52 bilion dapat ditangani dan diselesaikan dengan profesional dan berwibawa tanpa campur tangan mereka-mereka yang berkepentingan dalam organisasi tertentu. Apa yang telah dirungkaikan dalam buku Jinda adalah fakta dan sesuatu yang perlu disebarluaskan secara menyeluruh. Kemauan rakyat peroleh akses yang benar dan tepat, bukan dari golongan-golongan yang gemar menciplak dan meniru semata-mata untuk menggabui perhatian rakyat jelata. Dengan berbekalkan iltizam, kesepakatan dan keyakinan bersama, marilah kita berganding tenaga untuk memastikan perencanaan dan matlamat yang kita sasarkan seperti tercatat dalam buku Jinda ini dapat kita laksanakan, insya-Allah. Semoga pelancaran buku Jinda ini dapat mengembalikan semula semangat perjuangan kita untuk terus turun bersama-sama berkhidmat dan berkorban demi